Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kita hari ini mempelajari tentang haraf ataupun sendi yang mempengaruhi baris kalimat-kalimat lain. Ini adalah kalimat haraf hanya yang berfungsi dalam ilmu nahu. Maknanya kalau ilmu nahu ni kan kita cerita pasal pangkat dan baris kan. Jadi hanya haraf-haraf yang mampu mempengaruhi baris kalimat isim ataupun fi'il mudhari', maka barulah dia masuk dalam pengajian kita peringkat yang ketiga tentang haraf, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, ni ialah peringkat ketiga haraf. Yang ini merupakan diagram kita yang terakhir ataupun diagram yang ke-6. Maknanya tuan-tuan dah nak graduate dah ni kejap lagi. So saya ulang balik daripada awal, tuan-tuan. Haraf-haraf ataupun kalimat-kalimat sendi ataupun haraf yang mempengaruhi baris kalimat lain ni ada 3 jenis. Yang pertama ialah kalimat haraf yang hanya boleh mempengaruhi baris kalimat isim saja. Yang kedua, haraf-haraf yang hanya mampu mempengaruhi baris kalimat fi'il mudhari' saja. Yang ketiga ialah hanya haraf-haraf ataupun haraf-haraf yang mampu mempengaruhi kedua-dua sekali. Dia mampu mempengaruhi baris kalimat isim dan dalam masa yang sama kalau jumpa fi'il mudhari' pun dia pun mampu mempengaruhi baris ataupun pangkat fi'il mudhari' tersebut. Tuan-tuan so hari ni pelajaran kita tentang kotak yang ketiga ni. Kotak yang pertama dan kedua itu saya telah jelaskan sebelum ni, so tuan-tuan boleh check balik. Jadi hari ni tuan-tuan mudah saja pelajarannya. Haraf yang boleh mempengaruhi baris kalimat isim dan fi'il, dia maknanya bos dia dua lah. Dia kalau jumpa isim pun dia bekerja, kalau jumpa fi'il mudhari' pun dia bekerja juga. Dia seorang tapi dia ada dua majikan. Dia ada dua bos. Okey, majikan yang pertama ialah isim dan majikan yang kedua ialah fi'il mudhari'. Kalau dijumpa isim, dia jadi apa, tuan-tuan? Dia jadi haraf ataf yang menyambung ataupun menyamakan baris kalimat sebelum dan kalimat yang selepas yang sama kategori. Kalau tuan-tuan tengok, tugasnya menyamakan kalimat isim dan fi'il mudhari' yang sebelum dan selepasnya yang sama kategori. Itu cerita haraf ataf. Itu fungsi dia dalam ilmu nahu, kalau dalam Al-Quran, tuan-tuan. So dia boleh kalau jumpa fi'il mudhari' pun dia samakan baris. Kalau dia jumpa isim pun dia akan samakan baris kalimat isim dan fi'il mudhari' itu yang sama kategori. Habis ustaz, kalau dia jumpa satu isim satu fi'il macam ni ustaz? Dia tak bekerja, tuan-tuan. Dia tidak bekerja. Dia bekerja hanya kalau dia jumpa kedua-dua sekali isim ataupun kedua-dua sekali fi'il mudhari'. Itu yang pertama, tuan-tuan. Okey, yang kedua apa? Yang kedua ialah hatta. Hatta ni jumpa fi'il mudhari' pun dia bekerja, jumpa isim pun dia bekerja. Kalau jumpa fi'il mudhari' dia jadi haraf nasab. Dia jadi geng kereta. Kalau tuan-tuan masih ingat saya nak bawa balik kita punya diagram orange kita. Kalau tuan-tuan masih ingat. Sebentar tuan-tuan tengok diagram orange ni. Saya masukkan semula. Hatta ni termasuk dalam geng kereta. Dia termasuk dalam geng haraf nasab, tuan-tuan. Dia termasuk dalam geng haraf nasab. Jadi kalau haraf nasab tu anlan, izan, kaifa dengan la ni kan. Akhir sekali apa? Hatta. Hatta maknanya hingga kan, sehingga. So dia termasuk dalam geng kereta haraf nasab, tuan-tuan. So sebab tu dia berada di kotak yang ketiga ni. Kalau dijumpa kalimat itu merupakan kalimat kalau dijumpa kalimat fi'il mudhari' maka dia jadi haraf nasab. Okey, kalau dijumpa kalimat isim macam ni pula, tuan-tuan. Kalau dijumpa kalimat isim maka dia jadi haraf jar. Dia jadi haraf jar. Kalau tuan-tuan masih ingat cuba tuan-tuan tengok balik. Ni. Tuan-tuan tengok ni kita dalam yang sama juga kotak nombor 1 kan. Tuan-tuan tengok dia ada dekat ni, kelompok haraf jar ni, tuan-tuan. Kelompok haraf jar ni nampak hatta, sehingga dia ada dekat sini. Faham tak? Kalau dekat kotak ni pun dia ada juga. Dia ada dekat sini, nampak tak? Sebab tu kita ambil dia letak di kotak yang ketiga. Maknanya kotak yang pertama pun dia ada yang bekerja pada kalimat isim. Kotak kedua pun dia boleh kerja juga yang berada dalam kalimat apa ni kita panggil, dia berfungsi sebagai haraf nasab pada fi'il mudhari'. Kalau dalam kalimat isim dia jadi haraf jar. Baik, ini yang saya sebut tadi saya ada tambah satu lagi tapi dia di luar kotak. Kalau macam dua-dua ni ada dalam kotak pink kan, tapi yang ini kita letak di luar kotak qad. Qad ni kalau dijumpa fi'il mudhari' dia jadi tashkik, kebarangkalian ataupun kemungkinan. Jadi kalau fi'il mudhari' itu tuan-tuan jumpa kalimat dia duduk, kemudian ada qad qad yajlisu, maknanya barangkali dia duduk. Tapi mungkin tak, mungkin dia berdiri. Tapi kalau selepas daripada itu ada fi'il madhi katalah qad jalasa.
Dia telah duduk. Ni dia duduk kan. Kalau jalasa, dia telah duduk kan. Jadi qad ni terjemahannya sesungguhnya dia sudah duduk. Qad jalasa, tuan-tuan. So tuan-tuan ready, kita akan ambil ayat yang telah saya janjikan pada tuan-tuan tadi. Kita akan masuk pada, kita akan ambil ayat yang kita akan ambil ayat daripada surah Al-Bayyinah. Ayat yang pertama saya cari, tuan-tuan semua dah ready. So saya akan bawa ayat tersebut. Cuba tuan-tuan tengok sebentar Alright. Ni ayatnya telah pun saya baca tadi. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Kemudian munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau tuan-tuan tengok makna dia, tuan-tuan tidaklah orang-orang yang kafir itu dari ahli kitab dan orang-orang musyrik munfakina, dia meninggalkan agama ataupun meninggalkan kekufuran, kekafiran itu, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata ni maksudnya apa, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok antaranya ialah hari kiamat lah. Itu bukti yang nyata, dan nampak depan mata baru takut. Jadi Allah kata tidaklah orang-orang yang kafir itu daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrikin itu meninggalkan agama mereka, meninggalkan kekufuran mereka, ataupun menjadi orang-orang yang meninggalkan kekufuran mereka sehinggalah mereka nampak bukti yang nyata, sehinggalah datang kepada mereka bukti yang nyata. Faham tuan-tuan? Maknanya orang-orang kafir, orang musyrik, orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrik itu, dia tak akan tinggalkan kekufuran mereka sehinggalah nampak di hadapan mata mereka bukti yang nyata. Bila dah kiamat tu jadi, barulah dia orang tahu langit tu tinggi atau rendah. Maknanya bukti nampak, barulah kelang kabut. Dia orang tak akan tinggalkan agama ataupun kekufuran mereka sehingga nampak bukti yang nyata. Baik tuan-tuan, kita ambil kalimat haraf dekat ini. Yang pertama ialah lam. Lam maknanya tidak ataupun tidak pernah, tuan-tuan. So inilah kalimat haraf. Kalau tuan-tuan masih ingat, dia termasuk dalam kelompok geng motor. Ini haraf jazam. Jadi haraf jazam kerjanya menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi sebab tu kalimat yakunu asalnya yakunu dia jadi yakuni. Alam yakun asalnya lam yakunu, asalnya dia jadi lam yakun. Cuma dari sudut bacaan, tuan-tuan tak boleh baca lam yakun alladzina kafaru, salah. Rasulullah ajar kita baca lam yakunil ladzina kafaru. Kenapa baris bawah, ustaz? Kan matilah sepatutnya, sebab ni ada lam geng motor. Jawapannya, cara Rasulullah ajar kita, kalau hang baca break ni, dia bunyi dia jadi macam tak fasih ataupun dia jadi tak fasih dalam bacaan Al-Quran. Dengar saya baca kalau letak ni baris mati. Lam yakun alladzina kafaru. Lam yakun alladzina kafaru. Orang Arab tak baca macam tu. Rasulullah tak ajar kita baca macam tu. Rasulullah baca daripada lam yakun alladzi, jadi Rasulullah baca nun ni boh di baris bawah. Lam yakunil ladzina kafaru. Jadi bacaan tu lancar. Dia tak ada jadi berat kepada orang Islam ataupun orang Arab untuk membaca dia. Sebentar saya besarkan lebih clear, tuan. Okey, itu fungsi dia lam yakunil ladzina kafaru tu. Itu tadi sudut bacaan. Okey, jom kita cari lagi haraf lain, tuan-tuan. Lam yakunil ladzini fi'il mudhari', kemudian alladzina ni isim mewakili, kafaru ni fi'il juga, kita tinggalkan min. Min makna apa? Min maknanya dari. Ni haraf kan? Haraf apa, tuan-tuan? Ni haraf jar. Jadi kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas tu. Sebab tu ahli ni dia baris bawah. Al-kafirin ahlil kitab. Ahlil kitab ni mudhafun ilaih di baris bawah sebab di mudhafun ilaih. Ni wal musyrikin. Ni penting, tuan-tuan. Wa dan. Kerja wa ni menyamakan baris kalimat sebelum dan kalimat selepas yang sama kategori. Jadi sekarang ni Allah dalam konteks ini Allah menyebut tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Ahli kitab dan orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Nampak? Ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi ahli kitab dengan orang musyrik ni dalam konteks ini dia sama kategori. Dua-dua orang kafir, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka hingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi dalam konteks ini dia sama kategori. Jadi waw ini telah menyamakan baris kalimat ahli ini dengan musyrikin.
Ahli ni dengan musyrikin. Cuma ahli ni tuan-tuan, dia ialah kalimat isim yang bukan jamak muzakkar salim tau. Jadi bolehlah letak baris bawah dekat ahli ni tuan-tuan. Tapi kalau musyrikin ini jamak muzakkar salim. Betul tak? Jadi kalau jamak muzakkar salim, dia majrur dengan ya. Kan kadang-kadang musyrikin dan kadang-kadang musyrikun kan. Jadi musyrikin ini dia sebenarnya berbaris bawah. Kenapa? Sebab waw ini telah menyamakan dia dengan kalimat ahli ni. Dia dapat pangkat majrur, dia termasuk dalam kelompok at-tawabi'. Ingat tak at-tawabi'? Jadi siapa punya kerja? Waw ni punya kerja. Waw ni telah menyamakan dia. Baik, mana baris bawah dia Ustaz? Saya tak nampak pun hujung dia baris bawah dekat musyrikin. Yes, ini jamak muzakkar salim. Tanda baris bawah ataupun tanda dia sedang berpangkat majrur ialah ya ni. Kan ina ni. Faham tuan Okey, mumfakkina kalimat isim kita tinggalkan hatta. Okey, hatta Hatta tengok baris yang kedua. Hatta. Okey, tengok hatta. Hatta ini dia merupakan kalimat haraf yang mana dia ni termasuk dalam kelompok kotak yang ketiga. Dia jumpa isim pun dia bekerja, jumpa fi'il pun dia bekerja. Kalau jumpa isim dia jadi haraf jar, kalau jumpa fi'il mudhari' dia jadi haraf nasab. Jadi tuan-tuan tengok tak tia, nampak tak? Tak tia, ia datang. Ini kan fi'il mudhari', betul ke tidak? Jadi dia jadi haraf nasab, nampak? Ia dekat ujung ni kan haraf illah. Haraf illah kan? Jadi kalau haraf illah ya, kalau haraf illah ya, cara untuk tunjuk yang dia telah mendapat pangkat mansub ialah sama tuan-tuan, bubuh baris atas. Bubuh baris atas. Nampak tak Yang pertama hatta ni kalau dijumpa fi'il yang tidak ada haraf illah, maka bubuh baris atas di hujung. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau hujung ada haraf illah waw dengan ya pun cara untuk tunjukkan dia telah pun mansub dengan bubuh baris atas di hujung juga. Tuan-tuan kalau lupa buka balik kita punya apa kita panggil? Kita punya video yang sebelum ni. Tuan-tuan tengok bab fokus tentang geng kereta. Nanti tuan-tuan akan nampak haraf haraf nasab. Nanti tuan-tuan boleh dapat gambaran sebenar. So tuan-tuan, hatta ini dia ialah kalimat haraf, dia jumpa fi'il mudhari' kan, dia jadi haraf nasab. Apa kerja haraf nasab? Memberi baris atas kepada fi'il mudhari' selepas dia. Jadi sebab tu kalimat ta'ti ni fi'il mudhari' dia sedang berpangkat mansub. Siapa punya pasal? Hatta ini punya pasal. Tapi kalau hatta ini jumpa isim, maka hatta ini dia menjadi haraf jar. Tuan-tuan So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Cuma saya nak tuan-tuan bagi saya tiga haraf ataf. 3 haraf ataf, tolong jawab. Bagi saya 3 haraf ataf, tuan-tuan pilih. Dia ada beberapa, tuan-tuan pilih 3. Kemudian hantar ke 0108173131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.